Kami, kumpulan KMKN dari Kolej Mara Kuala Nerang akan membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk Klik Klik Dan, iaitu satu template penyediaan RPH tanpa menggunakan keyboard atau tanpa perlu menaip. Ini merupakan format yang perlu digunakan oleh setiap pensyarah di KMKN bagi penyediaan rancangan pengajian harian. Template ini dibekalkan dalam bentuk Microsoft Words. Template ini telah diinovasikan bermula tahun 2018 ke dalam bentuk Microsoft Excel. Okey, template yang diinovasikan ini yang kita namakan sebagai Klik Klik Dan masih mengekalkan format sedia ada yang telah dibekalkan. Baiklah, jom kita lihat bagaimana Klik Klik Dan ini berfungsi. Template ini terbahagi kepada 4 bahagian utama, iaitu bahagian jadual, bahagian kedua adalah bahagian topik, subtopik, learning outcome, content dan juga prior knowledge, di mana kesemua maklumat ini daripada curriculum specification yang telah disediakan oleh bahagian metrik ataupun BPT mengikut program masing-masing. Kemudian bahagian yang ketiga dia adalah bahagian aktiviti yang akan berlaku di dalam kelas. Jadi daripada learning activities, skill-skill yang mungkin dilibatkan, assessment method dan juga material yang digunakan di dalam kelas. Dan bahagian yang keempat adalah bahagian refleksi dan juga action plan. Okey, untuk bahagian yang pertama, pensyarah hanya perlu mengemas kini jadual terkini masing-masing di lembaran yang berasingan yang telah disediakan, dan bila kita masukkan rancangan pengajian harian untuk lecture yang pertama contohnya, dia akan appear lah dekat sini. Lecture yang pertama tu adalah untuk kelas M4 sehingga M6. Kelas tersebut adalah pada hari Selasa, masa yang kelima. Okey, dia akan auto. Dan contoh dia sekarang kita berada pada minggu yang pertama, maka dia akan naiklah tarikh minggu yang pertama tu adalah 19 hari bulan 1. Kalau kita tukar kepada tutorial yang pertama pada minggu yang kelima, maka dia akan tukarlah. Tutorial yang pertama akan untuk M5 akan berlaku pada hari Ahad 14 hari bulan 2, masa kedua. So ini semua akan bertukar bergantung kepada jadual yang telah dikemas kini dalam lembaran yang berasingan. Okey, next kita tengok bagaimana bahagian yang kedua ini berfungsi. Bahagian yang berwarna biru ni, bagaimana dia berfungsi. Bahagian ini adalah bahagian yang sepatutnya kita isi mengikut curriculum specification yang telah dibekalkan oleh bahagian metrik ataupun BPT, mengikut program lah. So ini adalah contoh untuk program matrikulasi subjek perakaunan. So katakanlah kita sekarang berada dalam lecture yang pertama ataupun tutorial yang pertama. Mungkin sekarang kita berada dalam minggu yang pertama. Ini kita dah tengok tadi. Ini akan berubah mengikut jadual yang telah dikemas kini di bahagian hadapan, dan semua bahagian-bahagian lain ini, subtopik, learning outcome, contents dan juga prior knowledge, semuanya akan appear automatically. Kalau sekarang kita berada dalam lecture yang pertama contohnya, so ia akan berubah lah. Maksudnya lecture yang pertama untuk minggu yang pertama, ini yang sepatutnya dikuasai oleh pelajar mengikut spek yang disediakan oleh bahagian metrik. Ini tak boleh ubah. Kalau berlaku perubahan disebabkan oleh cuti dan sebagainya, semua-semua yang lain tu kita akan masukkan di bahagian remark dekat bawah ni. Kelas diganti kepada hari apa dan sebagainya. Tapi apa yang sepatutnya berlaku pada minggu yang pertama dalam lecture yang pertama adalah ini. So kita tak perlu lagi mengisi satu persatu. Okey, kita beralih kepada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga ini adalah bahagian aktiviti dan juga material serta skill yang berlaku di dalam kelas. Ini mengikut kreativiti pensyarah masing-masing, apa yang pensyarah nak buat dalam kelas. So dekat sini ada lebih 150 aktiviti yang mungkin boleh memberi idea kepada pensyarah untuk digunakan di dalam kelas. Okey, contoh dia aktiviti yang pertama kita nak buat lecture demonstration by lecturer. Okey, skill pun sama juga. Dia ada pilihan-pilihan skill yang boleh kita deliver kepada pelajar. Dalam ni kita boleh pilih, ataupun kalau tak cukup kita boleh tambah. Material yang digunakan pun sama juga. Sama ada kita memilih apa yang ada dalam ni ataupun kita tambah di bahagian list hadapan untuk material-material yang tidak terdapat dalam ni. So, ini semua adalah custom mengikut keperluan pensyarah dan juga keperluan subjek. Okey, sama juga seperti assessment. Assessment pun kita boleh pilih. Okey, itu adalah bahagian yang ketiga. Next, kita akan masuk bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat ini adalah reflection. Reflection ni kita boleh pilih reflection yang biasanya berlaku dalam kelas. Pada masa yang sama, kita juga boleh menulis refleksi yang berlaku. Action plan pun sama juga. Contoh dia dekat sini. Tara! Siaplah RPH untuk lecture yang pertama. Tanpa perlu menggunakan keyboard. Kelebihan ini memberi peluang kepada para pensyarah untuk menyediakan RPH dengan hanya menggunakan smartphone.
Semoga projek inovasi kami dapat memberi manfaat kepada lebih ramai pensyarah dan guru-guru di luar sana.